Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita mula bacaan doa. Siapa nak baca doa? Ashraf. Ya. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Tulis nama pada ruang chat. Type nama pada ruang chat. Ada beberapa perkara yang cikgu nak sebut. Pertama, pasal penilaian tu. Penilaian tu kita tangguhkan sementara. Sepatutnya kamu ada penilaian peperiksaan pertengahan tahun. Kita nak kita nak minta ibu bapa ambil set soalan lah dekat sekolah, tapi disebabkan COVID ni makin tinggi kan, jadi kita tangguhkan dulu. Jadi hari ini tak jadi saya nak ulang kaji, lebih baik saya fokus pada unit yang patutnya kita teruskan, iaitu unit masa dan waktu. Jadi kita akan bincang tugasan yang saya suruh buat pada minggu lepas, iaitu bermula pada muka surat 51. Okey? Boleh? Bila kita ada makluman pasal pentaksiran tu, penilaian peperiksaan tu, kalau ada nanti kita maklumkanlah. Setakat ni kalau tak dengar tu maknanya tak ada lah lagi. Bila dah dapat tarikh tu baru kita buat ulang kaji lah untuk semua topik. Okey kelas, faham tak? Faham. Okey, itu pertama. Kedua, mulai pada minggu ini, tugasan yang kita dah bincang pada hari ini dalam Google Meet, berapa muka surat tu sampai muka surat daripada 51 hinggalah 56 perlu dihantar pada cikgu menggunakan link Google Form. Okey, nanti cikgu bagi link dia, kamu kena hantar, kena tanda dulu pakai pen merah. Of course lah, kena buat jalan kerja dia lengkap, tandakan pakai pen merah, kemudian hantar melalui link Google Form yang nanti cikgu bagi. Dan ini pesanan untuk murid-murid yang tak masuk dalam Google Meet. Kalau dia tengok rakaman ni, dia dengar suara cikgu, bila awak tengok rakaman ni, awak kena typekan nama awak pada ruang komen dekat video YouTube tu. Kalau buka video YouTube tu, bawah nama cikgu tu atau bawah nama awak tu boleh kita typekan komen kan? Betul tak? Betul. Bawah ruang gambar ataupun nama kamu tu, kamu boleh typekan nama. Itu sebagai bukti yang kamu dah tengok rakaman cikgu. Cikgu boleh tengok bilangan yang view je, bilangan yang tengok. Siapa yang tengok cikgu tak tahu. Jadi kalau kamu tak masuk Google Meet, kamu dah tengok rakaman, itu dikira kamu hadir kelas lah. Okey, faham? Faham tak? Faham. Okey, kita mula. Okay, kita mula dengan muka surat 51. Siapa belum buat sekarang. Siapa dah buat, tinggal tanda right. Nanti dah siap, nanti dapat link Google Form cikgu tu, kena hantar, kena tangkap gambar. Lepas tu lupa pula cikgu nak pesan. Cikgu tak nak satu gambar, dua muka surat jadi kecil. Cikgu nak satu gambar, satu muka surat. Bermaksud 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 muka surat yang kamu kena hantar. Bermaksud ada 6 gambar yang kamu kena hantar melalui link Google Form tu. Mesti ada 6. Dah cukup 6, barulah kamu submit Google Form tu. Janganlah baru 2, baru 3 pergi submit lagi. Nanti jenuh cikgu nak cari mana sambungan dia. Dengar ke tak?
Dengar. Gitu. Alright. Muka surat 51. Soalan nombor 1, sistem 12 jam. Sepatutnya pukul tu tak perlu kita letakkan lah. Sepatutnya. Pukul ni kalau tak nak letak pun tak apa, letak pun boleh lah. Sepatutnya 2 titik bertindih, 4 sifar, P titik, M titik. Tanda terus. Dan soalan B1, sistem 24 jam. Ini jam 14.40 dan dalam perkataan jam 14.40. Dah tanda? Dah. Okay. Soalan 2A, betulkan terus jadi kamu tak ada banyak kerja. Terus padam, kalau salah tu padam terus. Ni nombor 2. Nombor 2A, pukul 9.45 P titik M titik. Macam ni cara tulis. Sepatutnya tak perlu letakkan perkataan ni. Kamu jangan letak lah. Pukul ni tak payah letak. Dalam sistem 24 jam ini, dalam perkataannya ini. Dah? Dah. Alright. Kita teruskan. Pada jadual, lengkapkan jadual. Kamu pakai apa? Handphone ke pakai laptop? Dua-dua gadget tu kita boleh besarkan paparan. Tekan full screen. Tekan full screen, besarlah paparan awak tu. Full screen. Tahu kan? Tahu. Ini jawapan. Untuk yang kedua ini jawapan. Mesti ada 2 titik bertindih, A titik, M titik. Yang bawah ni pula. Tak payah letak pukul Pukul, perkataan pukul-pukul ni tak payah. 3, 2 titik bertindih, 25, P titik, M titik. Ini pula dalam sistem 24 jam. Dah? Ada apa-apa nak tanya? Soalan muka surat 51 ni. Tahu ke tak tahu buat ke kamu salin aja? Dah buat ke belum tu? Dah buat. Ada masalah tak? Ada nak tanya tak? Muka surat 51. Ada. Kamu faham sistem 12 jam dengan sistem 24 jam macam mana nak bezakan? Faham. Faham tak? Faham. Okey, faham. Boleh saya teruskan 52? Boleh. Alright, 52. Okey, 52 ini soalan nombor 1. Dari jam 09.30 hingga jam 20.15. Ini maksudnya pukul berapa ni kalau sistem 12 jam? 8.15 minit. Tak sebut. Pagi ke malam? Malam. Malam. Yang ini pula? 9:30 pagi. 30 minit pagi. Atau 9.30 minit atau 9.30. Kita panggil 9.30 pun boleh pagi. Ini cara susun dalam bentuk lazim. 15 tolak 30 tak cukup. Jadi 15 kena pinjam 1 jam daripada 20. 20 tinggal 19. 15 dah tak ada sebab 15 tambah dengan 60 dia jadi 75. Jadi 75 tolak 30 tinggal 45. Dan jam 19 tolak 9 tinggal 10. Jadi jawapan dia 10 jam 45 minit. Dapat tak sama? Dapat. Boleh cikgu teruskan nombor 2? Boleh. Boleh. Siapa tak dapat kejar boleh buka rakaman balik. Okey, nombor 2. Dari pukul 11.20 AM ni pagi hingga pukul 6.50 PM ni petang. Jadi pesanan cikgu kalau nak susun dalam bentuk lazim kena tukar dulu semua sistem 12 jam kepada 24 jam. Kita pun tukar, ini 11.20, yang ni lah jam 11.20. Yang 6.50 ni pula kita tukar, dia jadi 12 tambah 6 jadi 18. Sebab tu dia jadi 18.50. Susunlah 18 dekat atas sebab dia lebih besar. 11 kecil letak kat bawah. So tolak dapat 7 jam 30 minit.
Dapat tak? Dapat. Boleh saya pergi nombor 3? Boleh. Kemudian sebelum awak nak hantar, awak punya gambar muka surat tu, ada 6 muka surat kan yang awak kena hantar dalam Google Form. Pastikan jalan kerja dah cantik tulisan cantik, kemas. Kalau bentuk lazim T ni jangan tak letak unit. Macam mana cikgu paparan cikgu tunjukkan ni, mesti kamu tunjukkan garisan menggunakan pembaris. Jangan cincai-cincai lepas tu hantar. Lepas kamu dah semak semua dah cantik, jawapan betul, tandakanlah right. Tanda right. Sebab cikgu tak boleh tandakan. Cikgu boleh tandakan maya je, secara maya, tapi buku awak tu belum lagi bertanda pen merah. Jadi tandakan sendiri pen merah untuk semua muka surat. Lepas dah siap semua, barulah buka link Google Form tu. Hantarkan 6 gambar tugasan minggu lepas. Okey? Senyap aje. Okey ke tak okey ni? Okey. Alright, kita pergi nombor 3. Sebab kalau kelas-kelas yang lain, bila cikgu suruh hantar, cikgu dah ingat kan, dah suruh tanda apa semua kan. Tak tanda, tak apa kan. Ada apa, jalan kerja yang kita dah bincang sama-sama kan, macam ni, dah bincang sama-sama. Tak dia tengok tak tidak video tu dia salin ke tak, salin pun tak lengkap, lepas tu dia hantar, tahu-tahu dia hantar je gambar tugasan. Janganlah macam tu kena lengkap lah, buat seperti yang cikgu arahkan. Okey, nombor 3, dari jam 14 sifar-sifar Ahad, ini pukul 2 petang Ahad, hingga jam 12.50, ni 12 tengah hari 12.50 hari Isnin. So, kalau nak kira waktu bagi 2 hari yang berbeza, kita kira satu-satu hari. Siapkan satu hari, kira, dah siap kira hari pertama, baru kira hari yang keduanya, macam tu. Jadi, untuk hari yang pertama iaitu hari Ahad, yang ini dia, awak boleh tulis sini, tambahkan kat sini, Ahad. Kat sini dia tak tulis lah Ahad. Patutnya dalam sini ni, tepi ni awak tulis Ahad. Okey. Ada orang dia terus buat dalam bentuk lazim. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab apa kat sini jalan kerja cikgu tunjukkan ni dia tak ada bentuk lazim. Ni Ahad, satu lagi Isnin. Tambahkan. Okey. Sebab jam 14, dia bermula 14, dia berakhir pada 12 tengah malam kan. Kalau pukul 12.01 itu dah masuk hari Isnin. Jadi sebab tu dia letak jam 24. Jam 24 ni adalah waktu terakhir sekali, detik terakhir pada hari Isnin, hari Ahad tu. Okey, kenapa tak perlu buat bentuk lazim? Sebab kita boleh congak. Kalau awak buat bentuk lazim pun, 24 awak akan susun di atas, 14 awak akan susun di bawah. Gini kan? 24, sifar-sifar, 14, sifar-sifar. Benda ni kan boleh congak. Betul tak? Boleh congak. So, kita akan dapat 10 jam. So, pengiraan bagi tempoh masa yang kita boleh congak, tak perlulah awak letakkan bentuk lazim. Okay? Cukup sekadar letak macam ni, tapi letakkanlah hari apa ni, dan dapat 10 jam. Hari Isnin pula, detik bermulanya hari Isnin, kita tak pakai 24. 24 ni hujung Bermula maksudnya baru mula. Baru mula ke garisan, maksudnya jam sifar-sifar. Hinggalah jam 12.50. Ini pun tak payah kira, kita boleh congak. Bermula pada sifar hingga 12.50, maksudnya 12 jam 50 minit. So, apa yang kita buat? Kita jumlahkan hari Ahad dengan hari Isnin ni, tu yang dapat 22 jam 50 minit. Dekat sini patutnya kita buat simbol tambah. Simbol tambah di sini. Kalau korang dah buat jalan kerja lengkap, korang tak tunjuk macam ni congak kan, korang tak tunjuk congak, korang buat bentuk lazim lengkap satu, lepas tu bentuk lazim kedua, lepas tu korang buat bentuk lazim yang ketiga, baru dapat 22 jam 50 minit. Tak ada masalah. Hantar je. Yang penting
jawapan akhir tu mestilah sama macam tertera yang cikgu tunjuk ni, 22 jam 50 minit. Mestilah jawapan akhirnya sama dan jalan kerjanya pula mestilah kemas. Okey? Faham tak kelas? Faham. Alright, boleh pergi nombor 4. Boleh. Okey, untuk nombor 4 ini pun dia tak letakkan juga ni hari. Letakkan hari bermula Selasa. Okey. Sini Selasa dan juga Rabu. Okey, sini Rabu. Okey. Kita tengok Selasa bermula daripada pukul 2.35 ni petang. Tukarkan kepada sistem 24 jam sebab tu dia jadi 14.35. Hinggalah ke hujung waktu hari Selasa iaitu jam 24. So kita dapat yang ni bolehlah awak tunjukkan, kalau tak boleh congak awak boleh tunjukkan dalam bentuk lazim. Dan dia akan dapat 9 jam 25 minit. Dapat tak untuk hari Selasa? Dapat tak hari Selasa 9 jam 25 minit? Tak jawab. Dapat. Okey, untuk hari Rabu pula bermulanya detik waktu yang baru iaitu jam sifar hinggalah pukul 7.10 pagi. Dalam sistem 24 jam dia adalah sifar 7.10. Jadi dia adalah kalau tempoh masa daripada mula sampai akhir ni hari Rabu semuanya 7 jam 10 minit. Ini boleh congak je lah. Jadi tambahkan, jumlahkan. Buat simbol tambah. Okey. Jawapan akhir dia ialah 16 jam 35 minit. Dapat tak? Dapat. Dapat. Okey, boleh pergi muka surat seterusnya? 53. Boleh. Okey, 53. Ke surat 53 kita pergi soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Waktu bermula pukul 5.40 pagi. Kalau dalam sistem 24 jam dia adalah sifar 54 sifar. Sebab tu dia tak berubah. Tapi sepatutnya dekat sini boleh je kalau kita nak letak sifar. Letakkan sifar di sebelah sini. Tak sifar. Menunjukkan kita biasakan menukar sistem 12 jam kepada sistem 24 jam mesti mempunyai 1, 2, 3, 4 digit. Itu waktu mula dan tempoh yang diberi 10 jam 45 minit. Jadi kalau kita nak cari waktu akhir kita kena jumlahkan lah. Okey, maknanya waktu tu kena bertambah 10 jam 45 minit. Sebab tu tambah. Bila tambah dapatlah 15 jam 85 minit. Dekat minit tu dia dah lebih daripada 60 sebab tu tolak 60 minit dan bawa 60 minit tu kepada jam dia menjadi tambah 1. Okey, jadi jawapan akhirnya ialah 16 jam 25 minit. Itu tempoh tapi kita nak waktu akhir. Waktu akhir 16.25 bermaksud pukul 4.25 PM petang. Faham tak ni? Faham. Waktu ni pula ada tak arahan dia nak dalam sistem berapa? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kalau kamu letakkan jawapan dia dalam sistem 24 jam, jam 16.25 pun tak ada masalah. Jadi di sini awak boleh letakkan dua pilihan jawapan. Bagi jawapan akhir boleh letak dalam sistem 12 jam yang ini. Yang ni pula sistem 24 jam. Pilih yang mana nak. Tak perlu letak dua-dua. Either one aja. Dah? Nombor 2.
Nombor 2, waktu bermula jam sifar 8 ni maksudnya pagi lah. Pagi pukul 8 pagi hari Jumaat. Tempohnya dia nak 2 hari 6 jam. Jadi bila melibatkan banyak hari, dia kat sini ditunjukkan dalam bentuk garis nombor pun boleh. Jumaat, kalau dia berubah ataupun bergerak satu hari selepas waktu ini, dia akan jumpa waktu yang lain, hari yang lain, waktu yang sama. Itu cukup 24 jam tempohnya. Sebab satu hari kan 24 jam, jadi masa dia mesti sama. Hari berbeza dah. Hari je tukar. Masa sama. Begitu juga tambah lagi satu hari. Sebab tempoh dia 2 hari kan. Tempoh dia 2 hari. Tambah lagi satu hari, dah jumpa hari yang berbeza, hari seterusnya, waktu masih sama. Okey, dah cukup sehari, 2 hari, jadi 2 hari dah, kita dah kira 2 hari, tambah lagi 6 jam. So, tambah 6 jam kat sini, sifar 8, sifar, tambah lagi 6, jadi congak je, 8 tambah 6, 14. Maksudnya, waktu akhir dia adalah jam 14, hari Ahad. Okey. Bila melibatkan pengiraan lebih daripada satu hari, kita kena letakkan waktu akhir dan juga hari apa. Faham tak? Faham. Faham Kalau dah, bagi tahu. Dah. Alright. Kita teruskan nombor 3. Nombor 3, waktu berakhir. Yang ni waktu akhir pula dia bagi. Yang atas tadi tu kan waktu mula. Ini dia bagi dulu waktu akhir. Waktu akhir dia ataupun waktu tamat dia pukul 7.10 PM. PM ni petang. Okay. Tempoh 4 jam 30 minit. Kita nak cari waktu mula. Kalau nak cari waktu mula, ini sini dah berakhir. Katalah sini dah berakhir. Sini nak memula. Jadi kalau sini akhirnya kita nak cari balik waktu mula, kita kena patah balik. Kan? Kita kena go back. Bila patah balik maksudnya operasi tolak. Okay. Jadi ini bentuk lazimnya. Jam 19.10 tukarkan tadi pukul 7.10 tu. Pukul 7.10 ni dalam sistem 12 jam. Mana-mana bentuk lazim yang melibatkan masa dan waktu, masa dia kena dalam sistem 24 jam. Tolakkan dengan tempoh 4 jam 30 minit. Okey, tu yang dapat 14.40. Bermaksud waktu mula dia ialah jam 14.40 dalam sistem 24 jam ataupun dalam sistem 12 jam dia adalah 2.40 PM. Faham tak? Faham. Kalau dah cakap. Ini untuk nombor 3. Tahu tak kenapa dia jadi 70 kat sini? Tahu. Dia pinjam jam. Betul, sebab dia pinjam daripada jam. Sebab dia tak cukup. 10 tolak 30 tak boleh. So dia pinjam 60 minit. 60 tambah 10 je, sebab tu jadi 70. 19 pula dah kurang 1. Sebab duk bagi 1 jam dekat minit. Dah. Dah. Nombor 4. Nombor 4, waktu berakhir. Ini pula pun sama kat waktu akhir. Yang tadi contoh nombor 2 tadi tu waktu mula. Waktu berakhir dia pukul, ni waktu akhir, tamat kat sini. Kita nak cari waktu mula, kita kena patah balik, go back. Okay. Waktu bermula dia, waktu berakhir dia hari Rabu jam 19.30. Okay. Tempoh dia 1 hari 8 jam 5 minit. So kita kena go back, patah balik 1 hari, patah balik 8 jam, patah balik 5 minit. Okay, 1 hari, hari berbeza, hari pun akan patah balik 1 hari sebelum Rabu iaitu hari Selasa, waktu sama. Okay,
Lepas tu pula dah dapat sini, kemudian kita kena patah balik 8 jam. Bermakna jam 19.30 tolak dengan 8. 19 tolak 8 kan jadi 11, congak aja 11.30. So masih lagi hari yang sama sebab dia baru berkurang 8 jam. Dia bukan berkurang 24 jam. So jam 11.30 hari Selasa. Dan kita kena tolak lagi 5 minit. Okey. Jadi jam 11.30 tolak 5 minit, congak je 11.25 hari Selasa. Itu jawapan dia. Dapat tak? Dapat. Kalau dah cakap. Dah. Dah? Dah. Okey, kita teruskan muka surat 54. 54. Hitung tempoh bagi setiap yang berikut. Ini tak melibatkan tahun. Dia melibatkan hari, bulan dan juga bulan. Jadi buat bentuk lazim. Korang buat tak bentuk lazim? Okey. Buat bentuk lazim kat sini. Letaklah apa ke namanya? Bulan. Bulan. Dan satu lagi. Hari. Okey. Waktu akhir dia 18 Julai. Jadi Julai kena letak dekat sini dulu. Okey. Julai tu 7. Kan? 7 dan dia punya hari bulan dia 18. Jadi letak 18 sini. Seterusnya. Waktu mula dia 23 Jun. Jun ni 6. Letak 6. Bulan 6. Hari dia 23. Okey, kita akan buat operasi apa ni kelas? Tak ada suara. Operasi Tolak. apa kita akan? Tolak. Betul, tolak. Okey, kita nak tolak. 18 tolak 23 tak boleh kecil tolak besar. So kita akan pinjam lah. Pinjam dengan 11, so pinjam. Pinjam 7 tinggal berapa? 6. Pinjam 7 tinggal 6. Okey, tinggal 6 dekat sini. Jadi di sini ni nanti 18 dia akan bertambah lagi berapa? 18 tambah berapa? Ingat tak? Tambah 31. 18 kena tambah dengan 31. 31 tu hari dalam bulan berapa? Dalam bulan Julai. Bulan 6 ke bulan 7 kita nak masukkan hari kat sini. Untuk bulan 6 ke untuk bulan 7? Ni tak ingat ni cikgu ajar minggu lepas pada video yang terakhir. Cikgu kata kalau kita dah pinjam, apa yang tinggal? 6. Jadi kita kena masukkan berapa hari dalam bulan 6 pada jumlah hari yang akan bertambah di unit hari ni. Bukannya 7. 7 dah potong dah tak ada. 6 ni kita kena fikir 6. Jangan fikir 7 dah tak ada potong. Dah potong. Jadi 6. Dalam bulan 6 ada berapa hari? 30. 30. Jadi kena masuk sini berapa? 30. Kena masuk 30. Jadi 18 tambah 30 berapa? 48. 48. Jadi 48 kita letakkan atas 48. Okey. 48. Jadi 48 yang akan tolak dengan 23. Dapat berapa? 48 tolak 23. 25. 25 pada hari dan juga pada bulan tinggal tak jawab korang. Cepat sikit. Lambat ni habis kelarang. Pada bulan tinggal apa? Sifar jadi jawapannya 25 hari.
Sifar, betul 25 hari. Lepas tu apa lagi step yang korang kena buat ni? Korang lupa ni. Geram cikgu. Korang lupa ni. Bila dah settle kan, cikgu kata apa yang berlaku pada jumlah hari. Bila dah dapat. Tambah 1. Tambah 1 tu wajib. Wajib. Kalau tak dibuat, takkan dapat jawapan yang tepat. Kena tambah 1. Jadi bermaksud untuk hari jumlahnya sebenarnya bukan 25 tetapi 26. Dan juga jawapan nak apa? Beri jawapan dalam minggu dan hari. Jadi semua jumlah hari ini kita kena tukar kepada minggu. Apa hubungan antara minggu dan hari? Kelas, hubungan antara minggu dan hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. 7 hari. Jadi ini hari kita nak tukar kepada minggu. Nampak anak panah. Anak panah bergerak daripada hari ke minggu. Bergerak ke mana ni? Ke kiri. Maknanya operasi apa? Bahagi. Bahagi dengan berapa? Bahagi berapa? 7. Bagi 7. Sebab itulah 26. 26. Letakkan unitnya hari. Kita akan bahagi dengan 7. 7, 14, 21, 28. Jadi 3, 21 tolak. Jadi baki berapa? Buat sambil cikgu cakap di tangan korang ni. Jangan berhenti buat. Jadi 3 dekat atas ni dah jadi unit apa? Selepas Minggu. kita bagi. Ya, jadi unit minggu. Ya, jadi minggu. Dan baki di bawah ni apa? 5 apa? 5 minggu? 5 hari. Hari. Jadi jawapan akhir dia yang soalan minta dalam unit minggu dan hari. Jawapan akhirnya ialah 3 minggu. 5 hari. 3, cikgu type cantik sikit. 3 minggu, 5 hari. Ni jawapan akhir. 3 minggu, 5 hari. Dah? Dah. So pada jalan kerja awak, pastikan awak buat bentuk lazim ni. Bentuk lazim ni mesti ada, cikgu nak tengok. Mesti ada tambah 1 ni. Kemudian macam mana pula gaya awak menukarkan daripada hari kepada minggu. Kau mesti tunjukkan bentuk lazim bahagi ni. Tak kira kau buat bahagi potong pun boleh, bahagi cara panjang ni pun boleh. Jawapan akhir tunjuk. Okey? Dah? Dah. Okey. Kita teruskan soalan nombor 2. Soalan nombor 2, tutup mikrofon dulu. Okey. Sama juga, dia tak melibatkan tahun, dia hanya melibatkan bulan dan juga hari. Jadi kita type bulan. Siapa tak buat bentuk lazim ni kena buat. Bulan dan juga hari. Okey. Okey, masukkan. Waktu akhir dekat sini. Ni waktu akhir. So dekat mula-mula ni cikgu nak tulis apa ni? 11. Okey, betul. 11. Hari dia? 30. Okey. Betul. Alright. Okey. Seterusnya bawah. 9. Okey. Next bulan ialah 9. Harinya? 24. Betul. Kita akan buat operasi. Tolak. Betul. Operasi tolak. So kita buat operasi tolak. Dapat berapa? 30 tolak 24. Besar tolak kecil. Jadi tak payah pinjam-pinjam dah. Baki? Baki 6. 11 tolak 9. 2. 2. Okey. So kita dah dapat. Dia nak beri jawapan dalam bulan dan hari. Ini memang bulan. Okey. 2 ni memang bulan. 6 ni memang hari. So tak payahlah tukar. Jadi jawapannya 2 bulan. 2 bulan 6 hari.
Yes, 6 hari. Sorry, 6 hari ke? 7 hari. Ha, tambah 1. Tambah hari. Tambah 1. Ini kalau sebab itulah kalau tak tambah 1 kita akan dapat jawapan dia 2 bulan 6 hari. Jawapan belakang berapa? 2 bulan 7 hari. 7 hari. Nampak tak pentingnya kena tambah 1 ni. Okey. So, jawapannya 7. 2 bulan 7 hari. Dah? Dah. Dah. Seterusnya Boleh? Boleh. Alright, kita pergi pada muka surat 55. Muka surat 55 ni dia melibatkan dia ada tahun, bulan, hari. Masuk je. Ni waktu akhir. Waktu akhir 2022 dekat tahun. Bulannya Ogos 8. Harinya 16 hari bulan. Dah. Begitu juga dengan waktu mula 2019 dekat tahun. April bulan 4. Tarikh 9 letak 9. Kita akan buat operasi tolak. So tolak 16 tolak 9. Besar tolak kecil. Boleh. Jawapan dia 7. Jangan lupa tambah 1. Dekat hari je tau. Dekat bulan korang tak perlu tambah 1. Dekat hari je. Okey. Dekat bulan pula 8 tolak 4. Besar tolak kecil. Boleh. Jadi tak payah pinjam. So tolak. So dapat 3 tahun, 4 bulan, 8 hari. Dapat tak? Dapat. Okey. Kalau dah cakap. Nur Iman, angkat tangan. Nak tanya ke apa? Iman? Tertekan. Tertekan tak apa. Tertekan tak apa. Jangan tekanan. Tekanan tu lain. Tekanan perasaan lain. Kalau tertekan tak apa. Kalau siapa nak tanya, boleh tanya cikgu terus. Nak tanya apa-apa masa kita tengah buat ni tak faham, terus tanya. Jangan simpan-simpan. Dah? Dah. Okey, nombor 2. Nombor 2. Okey, nombor 2. Tahun 2020. November 11, 27. Ini 2014. Mei 5. Hari bulan 10. Kita akan buat operasi tolak. Besar tolak kecil boleh. Baki 17 tambah 1. Bulan 11 tolak 5, 6. 2020 tolak 2014, 6. Jadi jawapan 6 tahun, 6 bulan, 18 hari. Dapat? Dapat. Right. Tambah 1 ni penting ni. Tak tambah 1 habis. Boleh? Nombor 3? Boleh. Boleh. 3. Nombor 3. 2016. Julai 7. Hari bulan 2. 2010. September 9. Hari bulan 13. 2 tolak 13. Tak boleh sebab tu dipinjam. 7 tinggal 6. So dekat sini apa yang berlaku adalah 2 kita akan tambah dengan 2 kita akan tambah dengan hari bulan yang ada dalam bulan 7 ke hari bulan yang ada bulan 6. Kelas 2 nak tambah berapa ni? 6. Dengan bulan 6. Dalam bulan 6 ada berapa hari? 30. 30. Sebab itulah di sini yang berlaku ialah 2 ini kita tambah 30. Mana datangnya 30? 30 datang daripada bulan 6. 7 dah tak ada. Yang tinggal 6. Jadi bulan 6 hari bubuh kat sini untuk tambah dengan 2. Tu yang jadi 32 tu. 32 tolak 13, 19. Jangan lupa tambah 1. Okey, pada bulan pula. Bulan yang tinggal 6. 6 tolak 9 tak boleh. Jadi P tengok sini 2016. Pinjamlah. 2016 tinggal 2015.
Jadi kat sini macam mana boleh jadi 18 lah? Macam mana? Apa pasal dia jadi 18? Asalnya dia tinggal 6 aja. Dia akan tambah berapa kelas? 12 bulan. Betul, 12 bulan. Sebab setahun sama juga dengan, ini yang berlaku kat sini Sebab setahun kan sama dengan ni. Setahun 12 bulan. So ini yang berlaku di sini Sebab tu jadi 18. 6 tambah 12. 6 ni benda yang tinggal. Bulan yang tinggal sekarang 6. Tak mula-mula 7 lah tadi kan. Dah pinjam 1 dah bagi kat hari tadi tinggal 6. So 6 tadi tambah 12. Mana dapat 12? Mana datang 12? Siapa bagi? 1 tahun. 1 tahun bagi. Sebab tu 2016 dah tak ada dah. Tinggal 2015. So kita tolak 18 tolak 9. 9. Tahunnya 2015 tolak 2010. Tinggal 5. So jawapan kita ialah 5 tahun 9 bulan 20 hari. Dapat tak? Dapat. Dapat. Kalau dah cakap. Sudah ke? Dah. Okey, nombor 4. Nombor 4 tahun sama ke 2023 sini. Mac bulan 3, hari 21. Kemudian waktu mula dia 2014. Bulan November 11, hari 29. Okey, kita nak menolak. Satu-satu kita tolak bermula daripada unit yang paling kecil iaitu unit hari. 21 tolak 29 tak boleh sebab tu pinjam. 3 tinggal 2. Apa yang berlaku kat sini? 21 tambah berapa? 28 hari. 21 tambah berapa? 28. Kenapa tambah 28? Dalam bulan 2 ada 28 hari. Dalam bulan 2 ada 28 hari. Kenapa tak 29? Kenapa tak 29? Sebab tahun 2023 nombor ganjil. Pandai. Ganjil. Betul lah ganjil. Sebab tahun 2023 ni ganjil. Kan? Jadi 28 tambah 21 tu dapat 49. 49 tolak 29. Bakinya 20. Terus tambah 1 pada unit hari. Dah settle hari. Pergi kat bulan. So bulan tinggal 2. 2 tolak 11 tak boleh. Tak boleh kena pinjam. 2023 tinggal 2022. Dekat sini yang berlaku 2 tadi tu tambah 14. Jadi 2 tambah 14. 2 tambah 12 itu. Sorry. 2 tambah 12. Korang pun tulis juga tau. Supaya bila nak ulang kaji nanti, nampak. Ni. Okey. Yang ni yang cikgu conteng-conteng warna-warni ni. Kamu pun tulis juga. Supaya bila nak ulang kaji nanti kamu faham mana datangnya. Mana datang 14. Tak payah fikir-fikir balik dah. Okey, langkah kerja semua dah lengkap. 14 tolak 11 tinggal 3. Kemudian pergi kat tahun 2022 tolak 2014. Bakinya 8. Jawapan akhir 8 tahun, 3 bulan, 21 hari. Dah siap nombor 4? Dah. Alright. Boleh pergi muka surat terakhir 56. Boleh. Alright, 56. 56. Raja di bawah menunjukkan waktu di 3 buah bandar pada masa yang sama. Nyatakan beza antara waktu di Kuala Lumpur dengan waktu di London. Kuala Lumpur kat sini. Dia suruh cari beza antara waktu Kuala Lumpur dengan waktu London. Tengok hari, bulan sama. Hari, bulan sama, waktu je berbeza. Kalau dekat London sekarang pukul berapa? 12? Tengah hari. Kalau dekat Malaysia pukul berapa? 8 Malam. 8 malam. Jadi kalau nak cari beza kita kena buat operasi apa? Tolak. Tolak. So buat bentuk lazim.
Buatkan bentuk lazim. Allah. Buat bentuk lazim. Hilang pula. Okey. Sebelum buat bentuk lazim ni kan soalan kertas 2. Kita kena buat ayat matematik. Apa dia ayat matematiknya? Jam. Jam. Jam berapa? 20. 20. 20. 20. Tolak. Jam. 11:00. Tak muat lah kat sini. Cikgu tak bawah. Korang jangan ikut cikgu. Cikgu tak muat. Tolak jam. Jam apa? 12? Tengah hari Kemudian barulah korang tunjukkan bentuk lazim di sebelah kanan. So buat bentuk lazim. Unitnya jam, minit. Kemudian kat atas 20. Sifar-sifar. 12 sifar-sifar. Tolakkan. So jawapannya apa? Sini sifar-sifar. 20 tolak 12. 8. Jawapannya apa? Jawapan akhir. Letak di bawah ayat matematik. Dia tanya beza. Beza antara waktu. Maknanya tempoh lah ni. Beza. Bezakan. Jawapan apa ni? Nak tulis? Bawah ni. Jam 8 malam. 8 malam, 8 pagi. Ataupun 8 jam. Baca soalan. Jam. 8 jam. 8 jam. Kan beza antara waktu. Apakah perbezaan masa di antara Kuala Lumpur dan London? Dia bukan tanya pukul berapa dekat KL, pukul berapa kat London. Jadi jawapan akhir kita tak boleh letak pukul berapa. Kita kena letak tempo. 8 jam. Yes, 8 jam. Gitu, okey? Kau dah siap cakap? Dah. Dah. Okey, kita terus muka surat. Sementara tu, korang dah type nama dekat ruang chat? Dah. Siapa belum buat, type nama. Siapa belum buat, type sekarang. Okey, jika waktu di Kuala Lumpur ialah pukul 11 PM. PM ni malam. Pada 12 Mac 2021, cari waktu dan tarikh di Sydney pula. Okey. Waktu kat KL ni kalau 11 malam, waktu kat sini pula berapa? Itu maksud dia. Sebelum tu kita kena cari beza waktu. Betul tak? Cari dulu beza waktu. Lepas dah cari beza waktu, barulah kita boleh cari masa di Sydney. Jadi, langkah pertama, buat dulu. 2 bahagian. Kemudian kita typekan langkah kerja pertama tu type. Korang tulis lah, cikgu type. Allah, kecil benar. Beza. Okay. Beza maksudnya beza waktu lah, beza masa. Okay. Apa bezanya? Kita nak tengok perbezaan. Tadi kita dah cari beza antara Kuala Lumpur dengan London. Antara Kuala Lumpur dengan London, bezanya 8 jam. Okay. Jadi maksudnya, kalau sini tengah hari, sini dah 8 malam. Kan? Maksudnya dia punya beza dia tu selama 8 jam. Maknanya Kuala Lumpur dah pergi 8 jam dulu. Dia belum lagi. Dia tertinggal. Dekat London ni tertinggal 8 jam. Berbanding Kuala Lumpur. Faham tak setakat ni? Faham. Okey. Untuk Kuala Lumpur dengan Sydney pun kita kena tahu gak perbezaan dia berapa. Kita tengok dekat sini 8 malam. Dekat sini 10 malam. Alah, kalau congak pun boleh kan? Beza berapa? Sini 8 malam. Ni hari sama, tarikh sama tau. Sini 8 malam. Yang sini pula. Ni nampak 8 malam. Yang sini 10 malam. 10 malam tolak 8 malam kan boleh congak. 2 jam. 2 jam. 2 jam. Jadi beza kita dapat 2 jam. Bila beza 2 jam,
Barulah kita boleh cari waktu dan tarikh di Sydney. Okey. Kalau waktu di Kuala Lumpur ialah pukul 11 PM, dia nak cari bermula pada sini Bermula dia suruh cari waktu Sydney jika waktu di Kuala Lumpur mulanya 11 PM. Jadi kita punya kita punya ayat matematik. 11 PM tukar dulu kepada sistem 24 jam, dia jadi 23 23. dia jadi 23. Jam 23. Jam 23. Sifar. Cantik. Ini ayat matematik Ayat matematik yang lengkap dia tu sepatutnya awak tulis ni. 23 sifar. Nak tolak ke nak tambah 2 jam? Kalau kita bandingkan antara KL dengan Sydney. KL baru 8. Sydney dah pukul 10. Maknanya Sydney ni dia punya masa dia lebih besar. Berbanding KL. Jadi kalau KL nak ke Sydney kena tambah ke kena tolak? Tambah. Ya, kena tambah. So kita akan tambah dengan 2 jam. Faham tak? Faham. Yang ini pun sebenarnya kita boleh congak. Jam 23. Kalau tak nak congak, awak boleh buat garis nombor. Okey, bermula jam 23. Taib Jam 23 sifar. Okey, sini jam 23 sifar. Kita nak tambahkan dengan 2 jam. Okey, kalau kita tambah 1 jam, dia akan jadi berapa? 1. Berapa? Ni, selepas jam 23 sifar, tambah 1 jam. Sifar. Dia akan jadi sampai penghujung hari tersebut, betul tak? Iaitu dia akan jadi jam 24 lah dulu sebab penghujung. Dah tamat dah untuk hari tersebut waktu dia. Sebab dah paling hujung ni jam 24. Faham tak setakat ni? Maknanya di sini waktu di Kuala Lumpur ni pukul 11 PM ni adalah 12 Mac 2021. Jadi 12 Mac. Ni 12 Mac. Yang sini pula dia dah penghujung tau. Penghujung bermaksud dia dah masuk berapa? Kalau selepas itu dia akan jadi next dia ni. Dia akan jadi 13 Mac. Betul tak? Betul. Okey. Jadi 1 jam. 1 jam selepas itu penghujung Jadi pukul 12.30 malam lah masuk ini. Lepas tu tambah lagi 1 jam. Tambah lagi 1 jam. Okey, itu yang jadi berapa? Pukul 12.30 malam tambah 1 jam lagi. Pukul berapa? 1 pagi. Pukul 1 pagi. Jadi pukul 1 pagi kita boleh letak dalam unit 24 jam. Boleh 12 jam pun boleh. Tak ada masalah. Jadi jam macam mana nak tulis 1 pagi ni dalam sistem 24 jam? Sifar 1. Oh, sifar 1 sifar. Masuk sini. Okey. Jadi sini ialah jam sifar 1 sifar. Ni dalam sistem 24 jam. Kalau dalam sistem 12 jam, macam mana nak tulis? 1, 2 titik bertindih, sifar, A.M. Ni Okey. Ini dalam 24 jam, ini dalam 12 jam.
Jadi jawapan akhir kita nak letak apa ni? Bawah ayat matematik. Diam je korang. Cepatlah, dia tanya apa ni? Cari waktu dan tarikh di Sydney. Ni dia. Ni dah 1 jam. Ini dah 1 jam lagi. Dah 2 jam dah ni kita kira. Cukuplah sebab bezanya hanya 2 jam saja. Inilah dia waktu akhir dia. Tempoh 2 jam antara Kuala Lumpur dan Sydney. Inilah dia. Macam nak letak jawapan akhir tu? Letakkan masa, kemudian letakkan hari sebab dia nak cari waktu dan tarikh. Okay, waktu kita boleh letak, pilihlah nak pilih dalam sistem 12 jam boleh, nak pilih dalam sistem 24 jam boleh. Katalah saya letak dalam sistem 12 jam. Satu sifar A titik M titik A titik M titik, tarikh dia apa? 13 Mac. Tarikh dia pula kita letakkan 13 Mac. Tarikh kena lengkap lah hingga ke tahun. Okay, 13 Mac 2021. Okay, ini jalan kerja untuk nombor 2. Ayat tematik. Ini jalan kerja awak lah. Dan ini juga, ini pula jawapan akhir. Kalau dah cakap. Dah. Kita pergi nombor 3 Nombor 3. Hitung waktu di Kuala Lumpur apabila waktu di London ialah pukul 10 pagi pada 13 Mac 2021. Kita nak buat apa ayat matematik ni? Tempoh dia tadi antara London dengan KL, dia punya beza tempoh dia berapa jam? Kita dah kira soalan pertama tadi. 8 jam. 8 jam. Jadi kita dah tahu tempoh dia 8 jam. Jadi waktu ini Kuala Lumpur. Ini Kuala Lumpur kan? Ni Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur itu pukul 10 pagi. Bukan. Hitung waktu apabila di London ialah pukul 10 pagi. Kalau di London pukul 10 pagi, pukul berapa pula Kuala Lumpur? Jadi 10 pagi, kita kena tambah 8 jam ke kita kena tolak 8 jam? Tambah. Ya, jadi ayat matematik tu itulah. Ayat matematik jam 10. Sebutkan ayat matematik ni. Macam mana? Jam 10 sifar-sifar tambah dengan 8 jam. 8 jam. Ni. Ini ayat tematik, bentuk lazim awak buat tengah sini. Kemudian buat bentuk lazim. Macam biasa bentuk lazim. Okey. Jam. Minit. Masukkan 10 sifar-sifar. 8 sifar-sifar. Kemudian kita akan buat operasi tambah. So, kita dapat cikgu tulisan tak cantik. Korang jangan buat tak cantik pula 18. Jadi, nak letak apa jawapan akhir ni? Jadi, jawapan akhir kita berapa? 12 jam. Sebab dia tanya hitung waktu. Dia nak masa di Kuala Lumpur. Hitung waktu di Kuala Lumpur. Maknanya pukul berapa? Sepatutnya 6 PM. Awak boleh letak dalam 2 versi
Awak boleh letak dalam versi apa? Sistem 12 jam, P titik, M titik, ataupun dalam versi 24 jam, dia jadi jam 18 sifar-sifar. Faham ke tak ni? Faham. Faham. Okay. Sebab dia kata hitung waktu kan, maknanya dia nak masa. Tarikh tak perlu letak sebab dia nak waktu je. Kalau soalan ni kalau soalan nombor 2 dia nak waktu dan tarikh. Kalau soalan nombor 3 dia nak hitung waktu saja. Jadi waktu je cukup, tarikh tak payah. Faham tak? Faham. Faham. Okay, boleh pergi soalan terakhir. Boleh. Okay, soalan terakhir kita. Ni kebat sikit. Hebat. Apakah waktu di London? Apakah waktu di London apabila waktu di Sydney ialah pukul 5 petang pada 12 Mac 2021? Kita kena cari beza waktu dulu. Okay? Tadi kita dah kira beza waktu antara London dengan KL 8 jam. Yang KL dengan Sydney pula beza waktu dia 2 jam. Tapi antara London dan juga Sydney berapa? So kita kena kira balik. Kita kena bezakan dua-dua waktu ni. Dekat London pukul 12 tengah hari, kita akan bezakan iaitu tolakkan dengan Sydney pukul 10 malam. Jadi berapa jam? So langkah pertama kita buat operasi tolak untuk mencari beza. Okay. Jam, minit, waktu di apa? Sydney berapa? Pukul berapa? Pada gambar Raja. Malam. 10 malam. Dalam sistem 24 jam, kita nak masukkan dalam sistem 24 jam jadi berapa? 22. Malam. So, bila kita masuk dalam sistem 24 jam, kita tukar jadi 22 sifar-sifar. Kita akan tolakkan dengan waktu di London pula. Waktu di London pukul berapa pada gambar Raja? 12 tengah hari. Tengah hari, so kita letak 1-2 sifar-sifar. Okay. So kita tolakkan. Dapat berapa tu? 10 jam. Sifar-sifar, sini sifar. Beza dia adalah 10 jam. Kalau kita tahu beza, senanglah kita nak buat nanti. So, apakah waktu di London? Dia tanya apa waktu di London ni jika waktu di Sydney pukul 5 petang. Bayangkan kat sini. Kalau di Sydney ni pukul 5 petang, berapakah waktu di London? Sebab London ni, beza antara London dengan Sydney ialah 10 jam. Jadi, kalau Sydney pukul 5 petang, 5 petang tu kita nak tambah 10 ke nak tolak 10 untuk cari waktu di London? Tambah 10. Patah balik tau. Patah balik. Kalau kau tambah, masa dia akan bertambah. Kau tengok beza antara London dengan Sydney. London, dalam masa yang sama, London baru pukul 12 tengah hari. Yang Sydney pula, dia bukan 12 tengah hari. Dia dah jauh ke depan. Dia dah pukul 10 malam. Jadi kalau Sydney pukul 5 petang, kita nak cari waktu di London, kita kena patah balik masa. Betul tak? Sebab waktu di London mestilah kurang daripada Sydney. Sebab dia jauh tertinggal. Kita akan buat operasi tolak ke tambah? Tolak. Jadi, waktu di Sydney yang ada dah ni 5 petang. Jadi, 5 petang tukarkan dalam sistem 24 jam. Jadi, jam 5 tambah 12. Jam 17, sifar-sifar. Kita akan tolak dengan, tolak berapa? 10 jam. So, boleh congak je kan? Kau congak je lah 17 tolak 10. Jadi, jawapan dia? 7 jam. 7 jam. Dia nak waktu di London.
Bekal waktu di London. 7. Pukul 7. Kamu boleh letak dalam sistem 24 jam iaitu 7, 2 titik bertindih, sifar. Sifar maknanya dia pagi ke malam? AM ke PM? AM. AM. Sebab Sydney pun baru petang. Kalau patah balik maknanya dekat London masih lagi pagi. Okay. A titik M titik ataupun dalam sistem 24 jam dia adalah jam berapa? Sifar 7. Sifar 7 Sifar 7 sifar. So ini jalan kerja untuk nombor 4. Okay. Dah kelas? Dah. Okay, sebelum tamat. Sekejap. Okey, jadi tugasan baru, tugasan hari ni kita bincang dah settle semua kan? Dah. Apa nak tanya? Untuk yang kita bincang. Sekejap. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. ada. Tak. Okey, kalau tak ada cikgu cakap kerja yang baru Okey. Okey, kerja baru muka surat 57, 58, 61 dan 62. 4 muka surat je. 4 muka surat tu ada 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 soalan je. Okey, 10 soalan kena siapkan dalam masa seminggu. Banyak ke? Tak. Sikit je kan? Okey, tu saja. Nanti tunggu cikgu hantar link Google Form dalam grup kelas. Okey, awak ingat awak kena hantar berapa muka surat dalam 6. Google Form? 6. 6 muka surat. Bermula muka surat 51 hingga 56. Betulkan dulu jalan kerja, tanda right, semua dah cantik, baru tangkap gambar, baru isi Google Form. Boleh? Boleh. Okey, itu saja kelas. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Ya, bye-bye.